Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahil khail. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, dan Si Daza, Ketua Polis Negara, Timbalan, dan Si Ayub, Timbalan Ketua Menteri, Datuk Dr. Mahathir, Ketua Polis Negeri dan OCPD dan semua rakan-rakan yang hadir. Terima kasih. Dalam notis singkat, sebenarnya acara saya selepas Sungai Petani hanya singgah di Hospital Seberang Jaya dan kemudian IPD untuk sekadar meninjau perkembangan semasa, apa hal yang mendesak tanpa protokol dan persiapan begini. Tapi saya ucap terima kasih kerana kecakapan dan kepantasan PDRM ni dan Kementerian Dalam Negeri. Dia buat persiapan yang sangat baik, katanya memang selagi dengan program awal oleh Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Saya mulakan tadi dengan membaca sepotong ayat Quran tentang menuntut kita menunaikan fardu Ramadan. Saudara, ayat ini kepada orang beriman menuntut kita menyempurnakan ibadah puasa. Tapi yang penting kita faham, dalam negara seperti Malaysia ini, tuntutan puasa bulan Ramadan yang diwajibkan ke atas orang Islam itu adalah amalan yang pernah dilalui oleh umat-umat terdahulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Yang ini kena faham. Sebab itu kita boleh kata kepada orang-orang bukan Islam yang ada, kami puasa, kamu tak puasa. Tak. Dia pendekatan dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan, ini pendekatan supaya boleh menarik orang faham. Quran menyebut bulan Ramadan, puasa itu seperti mana yang diamalkan oleh umat terdahulu daripada kamu. Maknanya dia mendekatkan faham kemanusiaan yang beragama. Semua agama ada. Dia tak katakan, Quran tak menyebut sama, tak menyebut niatnya sama, tapi amalan itu yang pernah diamalkan oleh semua umat terdahulu. Dan pernah dikupas oleh salah seorang sarjana terkenal dari India, Profesor Muhammad Hamidullah, yang pernah menjadi pengasas markas Islam terkenal di Paris, yang menulis Why Fast. Ya, jadi selalunya puasa ini pertama dia melibatkan satu faham, tentunya kekuatan keimanan fardu bagi umat Islam, dan matlamatnya la'allakum tattaqun, supaya meningkatkan darjat ketakwaan kepada Allah Taala. Bukan niat lain. Ada yang kata intermittent fasting, dieting. Tak. Boleh nak tambah-tambah, tapi nawaitu niat pertama dan matlamat pertama agar kamu dapat mencapai darjat ketakwaan kepada Allah Taala. Tapi ditekankan juga bahawa amalan ini pernah dilalui dan diikuti oleh umat terdahulu. Supaya jangan kita merasakan dalam keadaan masyarakat dan negara pelbagai kaum ini atau pelbagai agama sesuatu yang janggal. Kita terang kepada kawan-kawan kita bukan Islam. Quran iktiraf memang ada amalan terdahulu. Tetapi bagi kami, matlamat Ramadan ini la'allakum tattaqun. Itu satu. Keduanya, selain daripada ibadah ini, ibadah yang diakaitkan dengan madrasah atau tarbiyah ruhiyah, kerana ia soal amalan memperkukuhkan keimanan diri, ia juga menekankan soal ihsan. Ya. Bagaimana orang boleh puasa dengan limpah makanan dan yang jenuh, yang hebat, tapi langsung tidak ada keprihatinan terhadap orang susah dan miskin. Bagaimana mungkin orang berpuasa bulan Ramadan dengan maksud
keimanan, meningkat iman dan takwa, tetapi masih terus dengan amalan seperti memunggah kekayaan cara haram, mengutip bukan hak mereka. Maknanya maksud dan amalan itu tidak tercapai. Dan bagaimana kita terus menyempurnakan ibadah Ramadan tetapi meminggirkan kepentingan rakyat miskin dan susah. Dia pengajarannya itu seperti mana ditekankan oleh ulama, madrasah ruhiyah atau tarbiyah ruhiyah. Madrasah Ramadan adalah satu sekolah. Kamu ulama, kamu timbalan ketua menteri, kamu ketua polis negara, kamu petani, nelayan, semuanya dituntut masuk balik ke sekolah ini. Sekolah Ramadan. Karena sekolah ini kesempatan tingkatkan darjat kita sebagai manusia yang punya iman, yang takwa, punya ihsan terhadap rakyat, terutama qaryah kita dan masyarakat kita yang kurang bernasib baik. Demikian maudhu' pertama tentang tazkirah Ramadan. Baik, saya nak sentuh di sini. Yang keduanya tentang kunjungan ke sini. Tadi saya di Hospital Seberang Jaya. Dirasmikan tahun 95 dan saya hadir. Dan itu projek yang saya juga adalah jasa kecil untuk mendirikan. Tetapi 10 tahun, 5 tahun yang lalu, tiap kali berkunjung memang sesak. Pesakit sampai ke di koridor. Semua di ruang-ruang tengah dipenuhi. Ya, Alhamdulillah sedang disiapkan kompleks baru dengan bilik-bilik kepakaran, pediatrics, OT untuk pembedahan dan sebagainya yang dalam belanja hampir RM1,5 bilion untuk manfaat masyarakat di sekitar. Tapi saya tanya apa lagi yang mendesak? Ya, mereka sebut ada yang diperbaiki, tapi 3 perkara. Ultrasound machine, satu rosak, tinggal satu. Kemudian kata mereka tangki air tak cukup. Kerana kadang-kadang air, oleh kerana pesakit ramai dan pengunjung ramai, air tak cukup. Ketiganya, bilik penyusuan ibu. Ketiga-tiga itu dalam belanja sekitar RM1 juta. Saya minta KPICU atau Azman ada, luluskan segera, sebaik dapat surat, kita luluskan untuk faedah masyarakat di sekitar Seberang Jaya. Jadi, wang yang saya bawa tadi habis dibelanjakan, tak ada yang baki untuk PDRM. OCP dia kata menyesal bagi minum teh, kata dia. Sebab tu saya kata niat kena betul. Niat ni mesti ikhlas al-amal lillah. Sama ada Anwar datang, tak bagi peruntukan pun dia bagi minum teh juga. Baru ikhlas. Kalau bagi minum teh dengan syarat dia lulus projek, itu kurang ikhlas. Bagaimanapun, kerana saya ada tanggungjawab dan saudara Saifuddin ni memang selalu ganggu saya, seolah-olah tak ada masalah ini di dunia, masalah dia tu kebajikan polis saja. Aku kata Saifuddin, kebajikan tentera pun ada masalah, kebajikan cikgu pun ada masalah, kebajikan di sempadan ada masalah, perumahan banyak lagi. Nah, tapi saya terima kasihlah baik Ketua Polis, IG Tan Sri Raza dan terutamanya Saudara Saifuddin, itu setiap mesyuarat jemaah menteri, letih saya dengar tentang tuntutan untuk kemudahan, kelengkapan dan kebajikan PDRM. Jadi kalau kita nak pilih menteri, menteri macam tu lah. Jangan dia fikir projek untuk bini dia atau anak dia. Ada bini dia, dia tak pernah minta saja melawak. Itu beda dia. Sebab tu orang kena pandang ringan. Anwar ni tak habis-habis cerita. Anti rasuah, tata kelola. Dia tak tahu. Kalau menteri tu dia fikir bagaimana nak luluskan projek ni supaya ada komisen untuk syarikat dia atau milik dia. Ini jadi masalah negara kita. Jadi sebab itu saya tidak mau tolak ansur dalam nak selamatkan rakyat dan negara ini, termasuk ekonominya, kita kena betulkan tata kelola dari atas sekali. Sampailah ke bawah. Kalau tidak, kalau kita tekankan sarjan yang ambil RM50 tepi jalan, kita lepaskan menteri yang ambil 50 juta, orang akan cemuhkan kita. Jadi sebab itu saya kata mula di atas. Dan sudah tahu, saya berulang kali sebut, kalau ada saja maklumat daripada SPRM
mana-mana pemimpin terlibat, beliau akan segera digugurkan. Itu pendirian saya tidak akan tolak ansur. Ya. Jadi saya mengayu kepada saudara dan saya tahu pimpinan Polis Negeri Razak pun nampak aktif dalam bidang ini supaya selamatkan juga PDRM daripada segolongan kecil yang kadang-kadang seperti kita tahu sebab nila setitik rosak susu sebelanga. Jadi kita kena jaga, kawal supaya jangan ada elemen yang sedemikian. Malam tadi sambutan Hari Wanita. Wanita mengeluh kerana laporan gangguan seksual, jenayah terhadap anak-anak dan wanita, terutama yang muda, oleh keluarga sendiri, oleh guru, oleh penjaga, oleh ustaz, oleh ma'had tahfiz, di sekolah, itu masih dilapor berleluasa. Jadi saya dah beritahu bahawa Tan Sri KPN memberi pengakuan akan bertindak tegas tanpa tolak ansur untuk menyelamatkan rakyat dan negara kita ini. Jadi saya harap saya dengan penekanan itu saya tegaskan semula, ya. Saya minta kerjasama rakan-rakan, saudara anggota polis supaya lebih tangkas, ya. Jangan jadikan negara kita ini tempat merosakkan kerana akhlak yang rendah dan penyiksaan dan penderaan dan gangguan kepada anak-anak kita, terutama gadis-gadis muda dan remaja. Itu pengakuan saya dan saya percaya tindakan akan diambil dengan lebih tegas lagi. Baik, Saudara Saifuddin terangkan tentang tahun lalu kita selesaikan masalah tandas sekolah. 8,600 tandas. Ada tandas sudah 20 tahun tak dibaiki, dianggap biar begitu. Anak-anak kita, anak cucu kita pergi ke sekolah itu. Jadi saya fikir tidak mensabar. Alhamdulillah, kerjasama Kementerian Pendidikan, JKR, kita selesaikan 8,600 sekolah. Kemudian saya perhatikan perumahan polis dan tentera, guru, termasuk penjara. Penjara saya ingat kerana saya lama di situ. Itu kadang-kadang daif sangat. Jadi kita ambil keputusan, mulai tahun lalu sedikit, tahun ini kita tambah. Kalau di pasukan tentera, dia ada kor kejuruteraan. Jadi dia percepatkan projek itu. Dan sebab itu untuk polis, saya bagi kelonggaran. Supaya tidak terikat dengan proses tender biasa, tapi serahkan kepada PDRM mengendalikan dengan maksud cepatkan tindakan perbaiki rumah-rumah yang diduduki oleh, didiami oleh PDRM, pasukan polis. Ini insya-Allah kita akan tambah di mana-mana yang perlu kita baiki segera. Ada beberapa permintaan khusus di sini, termasuk surau. Dia patut minta saya 3 bulan sudah, siap dah sebelum Ramadan. Dia minta hari ini. Lusa dah puasa dah. Tapi tak apa. Dia minta untuk aircon dan kemudahan-kemudahan surau di sini. Saya tak tahu berapa segera. Kalau CPD boleh hantar hari Isnin, sebelum hari Jumaat saya minta KPICU luluskan supaya dapat segerakan RM500,000 untuk surau di sini. Dan juga perumahan polis di Seberang Jaya satu lagi yang sedang disiapkan. Itu dia tu minta sekitar banyak juga, tapi untuk hari ini saya luluskan segera supaya dapat kerja-kerja perumahan polis. Bukan di sini ya, di dekat Seberang Jaya satu lagi ni. Perumahan mana? Jalan apa tu? Sebelah JPJ tu. TKM pun tak tahu macam mana TKM. Saya nak test dia aja. Sebelah. Yang itu kita luluskan untuk tindakan segera RM1 juta untuk perumahan polis di dekat JPJ. Jadi cukuplah. Bagi minum teh lebih kurang tu dia minta sampai RM1,5 juta. Teruk kalau macam ni. Tapi tadi di Seberang Jaya dia pandai, dia bagi cok kodok. Saya makan cok kodok terus dulu RM1 juta. Baik, terima kasih sekali lagi lah. Saya tentulah ini tempat ni tempat saya lah, ya.
Dan saya bangga dengan laporan saya perolehi daripada OCPD dan Ketua Polis Negeri tentang kecekapan dan pengorbanan pasukan polis di sini. Dan saya seperti sudah tahu memang dapat maklumat sentiasa dari kawan-kawan di sini. Setakat ini baik di Bukit Mertajam atau Seberang Jaya, itu maklumat saya dapat daripada rakan-rakan dan penduduk mengenai prestasi, kecekapan dan kesiapsiagaan polis itu sangat membanggakan. Terima kasih. Semoga Allah memberkati usaha-usaha. Jadi sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum.